Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah taala sekalian, kita di penghujung Ramadan 1444 Hijriyah. Dalam banyak-banyak perkara yang diperingatkan kepada kita, saya fikir dalam bab berkaitan dengan fadail, kelebihan-kelebihan dan amalan-amalan, dan juga membetulkan kesalahan-kesalahan itu, sudah ramailah asatizah kita yang lain yang memberikan peringatan tersebut. Di sini saya tertarik untuk berkongsi satu kisah daripada surah Al-Hijr. Walaupun ia tidak berkaitan secara langsung, tapi ia penting kerana di sini ada satu jawapan kepada satu persoalan yang mungkin kita sebahagiannya tak jelas lagi. Sebagai contoh, apabila kita melakukan maksiat dan kita cenderung untuk mengatakan maksiat itu adalah kerana hasutan ataupun talbisul iblis, maka di sana apakah boleh di akhirat kelak di hadapan Allah Ta'ala kita berhujah? Bila Allah Ta'ala tanya kita, kenapa kamu buat maksiat tersebut begitu begini, maka antara jawapan kita kata, iblislah yang menyebabkan saya jadi macam ni. Jadi adakah jawapan itu valid? Adakah jawapan itu jawapan yang kuat? Adakah jawapan itu jawapan yang boleh menyebabkan kita bebas daripada maksiat yang tercatat dalam kita punya buku catatan amalan tersebut? Maka di sini dalam surah Al-Hijr yang bertemakan, yang bermaksud gunung ataupun batu besar, kerana dalam surah Al-Hijr ada kisah berkaitan dengan Nabi Saleh alaihi salam dan kaumnya, kaum Samud, yang antara kepakaran mereka adalah menempa ataupun memahat gunung ganang menjadi kota-kota kediaman. Bukan jadi rumah, jadi kota-kota kediaman. Itu teknologi yang orang hari ini pun tak berapa orang boleh buat. Tapi dulu menggunakan bare hand, tangan bogel ni, tak kena tangan semata-mata dia boleh menempa. Itu kehebatan lah. Nah, baik, tetapi di sana dalam surah Al-Hijr ini adalah satu kisah, satu surah yang bertemakan penegasan Allah bahawa Allah sendiri yang jaga agama dia. Jangan risau. Maksudnya satu gesaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad duk risau betapa kuatnya tantangan daripada kafir Quraisy di Mekah. Surah ni surah Makkiyah. Jadi antara yang Rasulullah risaukan adalah bagaimanakah nasib agama ini apabila kafir Quraisy ni kuat menentang, dan juga pihak Rasulullah adalah mustad'afin daripada galangan yang lemah. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan surah ini untuk mengatakan pada Nabi Muhammad, soalahnya, hey Muhammad, jangan risau, kerana agama ni agama aku dan aku akan jaga sendiri dia. Jangan risau. Sebagaimana jawapan datuk kamu dululah, Abdul Muttalib, ketika mana Abrahah mari dah ambil dia punya unta nak langgar Kaabah, maka jawapannya adalah, jawapan Abdul Muttalib apa dia? Kami nak balik unta ternakan kami. Adapun Kaabah ada tuan dia jaga. Soalan begitulah. Jadi antaranya dalam surah inilah adanya ayat yang berbunyi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan jaga dia sendiri. Maksud itu satu dikri, satu pemasyhuran, satu penetapan daripada Allah. Hei Muhammad, hei umat Muhammad, jangan risau. Agama Islam akan terus wujud. Sekalipun orang Melayu dah habis semua, tak ada tinggal satu baka pun, Islam akan tak wujud. Begitulah soalannya. Jangan kita duk risau. Tetapi tugas kita adalah
meneruskan dakwah itu. Tugas kamu, hai Muhammad, kena sampaikan apa yang aku suruh sampaikan. Adapun duk risau, benda-benda begitu, jangan risau. Aku jaga. Dan Allah mendatangkan lebih kurang 6 kisah. Bagaimana dia menjaga agama Islam dari dulu sampai sekarang. Sebagai contoh, kisah yang pertama berkaitan dengan kisah Iblis laknatullah. Ketika mana dia berjanji di hadapan Allah untuk menjadikan dia akan mencantikkan maksiat di hadapan umat ataupun hamba ataupun anak cucu Nabi Adam. Nanti kita akan pergi satu persatu. Kemudian dalam surah ataupun ayat seterusnya ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam itu terkandung bagaimana melalui kisah Nabi Ibrahim Allah Ta'ala telah menjalankan ataupun menunjukkan bagaimana dia jaga agama tersebut. Iaitu melalui zuriat keturunan yang saleh. Maka agama ini terjamin ataupun terus berlangsung dakwah Islam dengan munculnya zuriat-zuriat yang saleh. Dan saya tambah sikit, selain daripada zuriat yang saleh, daripada orang yang saleh, antara zuriat yang penting juga adalah zuriat dalam ilmu. Anak-anak murid. Anak-anak murid kepada guru-guru yang hebat, melahirkan juga kelangsungan dalam dakwah dan agama ini. Kemudiannya katanya lagi, ada kisah Nabi Lut. Nabi Lut, anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu atas muka bumi ini 3 orang saja beriman kepada Allah. Ibrahim, Sarah dan juga Lut alaihissalam. Sebelum marinya Hajar dan kemudian beranak Ishak dan Yakub. Apa nama Ishak ke Yakub dulu? Yakub dan juga Ibrahim. Yakub dan Ishak dan Ismail. Barulah Yakub lah. Dan kemudiannya barulah ramai. Itulah Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya. Baik. Seterusnya ada kisah Nabi Syuaib. Begitu juga ada kisah Nabi Saleh. Dan kemudian kisah Nabi Muhammad SAW sendiri. Semua kisah ini tertumpu kepada tema Allah membuktikan beginilah cara aku jaga agama aku, hai Muhammad. Jadi menariklah kalau kita baca, tadabbur dengan jelas apakah tema dalam satu surah tu. Jadi pembacaan kita dengan melihat terjemahan dan tafsiran makna tertumpu kepada nak tengok intipati tadi. Dia tak jadi merawang, ya. Jadi baik kita pergi satu persatu dalam masa berbaki insya-Allah. Allah Azza wa Jalla kata dalam surah ataupun ayat 28, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, iaitu jin telah kami telah menciptakannya dari sebelum ini daripada api yang sangat panas. Ini kisah bagaimana bermulanya kemudian ayat seterusnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Allah mengatakan bahawa wa idz qala rabbuka, dan ketika berkata Tuhanmu kepada seluruh malaikat, inni khaliqun, berbeza dengan suratul Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Di sini dipakai khaliqun, iaitu sesungguhnya aku pencipta, basharan, bashar, manusia. Dalam suratul Baqarah Allah guna istilah khalifah. Jadi min salsalin min hama'in masnun, daripada tanah liat yang kering yang berbentuk lumpur hitam yang boleh dibentuk. Setengah terjemahan dia kata air selut yang hanyir dan kotor, gitulah nak katanya. Elemen penciptaan manusia daripada tanah yang boleh yang unsur-unsur tersebut, ya. Jadi di sini nanti kita akan tengok bagaimana iblis mendatangkan alasan kenapa dia tak nak sujud pada Adam alaihissalam. Dan saya akan ada gelaran khusus untuk iblis. Nanti kita akan tengok. Kemudian katanya wa idz qala rabbuka lil malaikati, tadi kita kata fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, maka ketika aku menyempurnakan yakni apa nama kejadian Adam alaihissalam lah arti kata ini, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya min ruhi, daripada darahku. Daripada rohku. Di sini menarik tuan-tuan. Di sini golongan batini ya telah membaca secara literal. Dia kata tengok Allah Ta'ala kata wa nafakhtu fihi min ruhi, aku telah tiupkan padanya daripada roh aku. Sudah. Jadi roh yang ada dalam Adam tu asal daripada mana? Daripada aku. Aku siapa? Allah. Maka roh tu daripada apa? Daripada zat Allah. Maka Adam ni siapa? Kita ni siapa? Kita ni ada bahagian daripada Allah.
Sebab ruh tu mari daripada zat Allah. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Belajar dulu kenal diri kamu. Dalam kamu tu ada apa? Maka dengan kenal benda tu, kamu akan kenal sungguh-sungguh Tuhan. Maka kamu dengan Tuhan ni siapa? Ni rakyat Malaysia ni, kami nak bagi tahu ni. Sebenarnya Nabi Muhammad tu adalah Allah. Itulah cerita dia tu. Kerana membaca wa nafakhtu fihi min ruhi. Sebagaimana Rasul Melayu membaca Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu, siapa yang membaca tu? Laminal mursalin, daripada kalangan para rasul. Kamu di situ, saya. Kan seronok baca Quran lagu tu. Kenapa dia belaka? Walah Quran tu of course untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ balik pada dhamirnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia. Pok Cik Kahar tu, belakang Zul Negara, Baik, dalam kisah ni pula, kalau kita tengok terjemahan ataupun tafsiran Syekh Abdullah Basmih, secara jelas dia kata, dalam kurungan dia buat, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kami tiupkan daripada roh, dalam kurungan ciptaan kami. Roh tu ciptaan Allah. Allah cipta roh. Bukannya ambil daripada zat dia pergi masuk situ. Jadi kita ni, roh yang duduk dalam badan kita ni, sebahagian daripada zat Allah, maka kita ni siapa? Kita ni Allah juga lah. Itu batiniah tu. Jadi semayang buat apa? Ceritanya malas semayang. Tu je cerita dia. Bukannya apa-apa pun. Nak cari jalan supaya jangan kata semayang tu wajib. Jadi kita ni, dulu sebelum kenal diri, tak kenal diri, nak semayang, nak sembah siapa? Tu. Tak kenal diri kan? Kita semayang ni sembah siapa? Selagi mana tak kenal Tuhan, kita sebenar solat sembah siapa? Kena belajarlah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, kenal diri Tuhan. Ini kata-kata apa? Saint Augustine. Golongan pendiri batiniah Kristian yang menyebabkan golongan Gnosticism dalam Kristian. Bukannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sebelum ada Rasulullah lagi cerita ni. Tapi bila diterjemah bahasa Arab, bunyi Arab sikit, hadis lalu kita ni. Mudah ya kita ni. Ada bunyi bahasa Arab, ada dalam kitab Jawi, hadis lalu. Awaluddin ma'rifatullah, hadis. Mari mana? Dan seumpamanya. Jadi di sinilah kata Nabi Allah Azza wa Jalla kata apa dia? Walaqad khalaqna fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka Allah kata, apabila aku telah sempurnakan kejadian Adam ni lah, makhluk ni, bashar ni, maka aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya. Jelaslah situ. Mari mana Adam tu sebagai pada Allah, Nabi Muhammad daripada nur dan seumpamanya itu. Ini kita bincang ni. Bila balik pada Quran satu-satu, terjawablah. Bahawa semua itu adalah teori-teori yang diciptakan dan kemudian guna Quran hadis untuk endorse bahawa Quran hadis tak ada pun benda tu. Yang berpegang bahawa Nabi Muhammad daripada cahaya dan Adam roh itu daripada Allah sendiri. Memang Allah cipta tapi bukan daripada zat dia. Ni kata cari diri, kata M. Nasir kan, cermin mimpi. Aku cari cermin mimpi, cari, tengok cermin, tengok aku. Ada. Rupa-rupanya selama yang dicari ada dalam diri kita. Kemah kata. Falsafah lah dia. Tu. Kedai kopi banyak lagu ni tuan-tuan. Tempat kita ni jarang lah jumpa. Kedai kopi banyak. Duduk lama kedai kopi jumpa. Ajak semayang tak nak. Tuai tu elok pakai baju Melayu. Pakai bersongkok. Masuk Zuhur ajak jemaah. Tak apa, pergi dulu. Ni saya jumpa 3 orang lagu ni. Kita pun habis semayang, kita mari sembang lagi dengan dia. Saya masuk asar. Kata, Haji, jom solat. Tak apa, pergi dulu. Daripada Zuhur asar. Tak semayang. Almarhum Tok Guru Ni Aziz, masa duduk Mesir. Lepas dia belajar di India, dia pergi Mesir. Duduk Mesir ni antara pengalaman yang dia cerita, saya dengar orang lain cerita pada saya. Jadi riwayat ni banyak lapis lah Bukan Sami' tu lah. Bukan Sana' Ali lah dah. Jadi bila pergi Mesir ni, zaman tu Mesir ni memang berlakunya satu fenomena, kita kata Al-Azhar tu sendiri terlalu banyak perbincangan tentang falsafah. Pengaruh Sorbonne daripada Perancis kuat. Mereka dijajah oleh Perancis. Sebahagian Syekhul Azhar, ulama-ulama Azhar sendiri pergi sambung master PhD di Sorbonne, di Paris. Termasuk Syekhul Azhar ini pun, Ahmad Tayyib tu, dia punya PhD daripada Sorbonne. Bagusnya nanti di sana nanti banyaklah punya orang masuk Islam pula.
Yang tak bagusnya nanti, dia jadi ada percampuran sikit sebanyak. Dalam dia memperihalkan isu-isu berkaitan ni, dia masuk juga perbincangan falasifah tu. Jadi apa berlaku? Almarhum Tok Guru melalui maklumat yang saya dapat riwayat ni, duk join lah perbincangan falsafah ni. Dia kata dahsyat lah, duk bincang apa benda dah, begitu, beginilah. Metafizik tak metafizik lah, Neoplatonism lah, Plato lah, Sokrates, Aflatun tak Aflatun, semua keluar lah. Ni idea begini, ni idea begitu, ni begini. Masuk Zuhur, tak berganjak. Kelukang. Dia pergi semayang, dia balik semula. Dah sambung lagi. Sambung. Sampai waktu asar, tak berhenti lagi. Kelekong. Musafir belaka kau lagu mana? Nah, gitu. Jadi, almarhum di riwayat saya terima tu, almarhum tu kata, bukan cara dia ni. Memang nampak hebat bincang langit bumi, segala sains, segala apa begitu begini. Semaya pun tidaklah sekali. Dia apa guna? Soalnya kalau kita ilmu melangit sekalipun, hafaz segala falsafah, hafaz segala istilah, kenal segala tokoh-tokoh, nampak hebatlah kita boleh dipanggil jargon, boleh sebut jargon-jargon falsafah, ekonomi apa semua, akhirnya dahi kita tak tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Apa nilai kita sebagai hamba Allah? Tu almarhum Tok Guru, balik tak boleh ni, bukan dia ni. Begitu. Tapi bolehlah pergi ambil belajar untuk tahu dia punya kebobrokan itu. Bukan pergi belajar sampai kita pula takjub dan hanyut bersama dengan falasifah. Itu tak boleh. Baik, katanya lagi di sini, ringkas cerita. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka seluruh malaikat sujud belaka, setiapnya ajma'un. Kulluhum ajma'un, tambah dua kali tu. Nak katanya tak tinggal satu pun malaikat semua sujud belaka. Bila Allah Ta'ala suruh, kulluhum ajma'un. Setiap daripada mereka semua sekali. Tak ada yang tertinggal. Illa iblis. Melainkan ada seketul ataupun sekumpulan. Iblis jamak lah. Dia punya mufrad adalah Ablasa. Sedap juga pun nama anak ni, Muhammad Ablasa. Jangan tuan. Nama iblis tu. Nah, iblis maka kata sebagian ulama dia bukan seekor lah, dia satu kumpulan. Satu jemaah lah kita kata. Satu. Jadi ramai-ramai malaikat sujud belakang, ada seketul, satu kumpulan tak sujud. Siapa ni? Illa iblis lah. Aba an yakuna ma'as sajidin, mereka enggan untuk sujud bersama malaikat-malaikat lain yang sujud. Qala ya iblis. Allah pun berfirman kepada Allah Ta'ala. Allah pun berfirman, tanya dia lah, ya iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Ya kamu, kenapa ya kamu ni tidak mahu sujud bersama malaikat-malaikat lain yang sujud ni? Qala, maka iblis pun jawab, lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun. Senang je iblis jawab. Qala, dia kata, lam akun, aku tidak akan li asjuda li basharin, sujud kepada bashar, manusia ni, khalaqtahu, yang kamu cipta, min salsalin min hama'in masnun, yang kamu cipta daripada tanah liat yang kering, yang berbentuk lumpur hitam, yang bundah-bundah dibentuk itu. Apa maksudnya ni? Lekeh lah. Inilah bapak segala resis, tuan-tuan. Iblis laknatullah. Dia melihat darjat. Aku ni daripada api. Tadi, apa dia? Walaqad khalaqnal insanu, apa nama ayat tadi? Wal janna khalaqnahu min qablu min narin thamum. Api, hebat. Manusia, min salsalin min hama'in masnun. Daripada tanah liat, kotor, lumpur, aicah, begitu saja. Takkanlah aku nak sujud pada dia, ya Allah. Ini bapak segala resis. Dia melihat darjat. Ni. Walaupun sebenarnya dia bukanlah, kalau ikut sebenarnya, dia bukan tak nak patuh pada perintah Allah, iblis ni. Tapi dia tak sanggup nak sujud, sehingga dia terpaksa maksiat dan ingkar kepada Allah. Walaupun mungkinlah pada peringkat awal, bukan dia tak nak ikut yang Allah Ta'ala kata. Perintah. Cuma tak sanggup. Rendah sangat level aku ni. Semacam mana kafir Quraisy yang tak sanggup kalau dia masuk Islam, dia jadi junior kepada Bilal bin Rabah. Pening kepala dia. Kalau masuk Islam dengan Muhammad, pertama semua kepentingan kena hilang belaka. Yang kedua, Bilal bin Rabah ni hamba-hamba Ammar bin Yasir apa semua gitu begini ni, senior-senior belaka. Kita duduk belakang. Tak aci lagu ni. Apa isu ni? Aba wastakbar.
wa kana minal kafirin. Sombonglah. Sombong, angkuh dan takabbur dan seumpamanya. Itu saja. Sebab tu hadis Nabi sebut yang lain, la yadkhulul jannah man fi nafsihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak masuk syurga seseorang itu yang ada sekelumit al-kibr, rasa sombong. Sombong di sini sebenarnya asyirk. Asyirk, kesombongan yang pergi kepada asyirk. Asas kepada kufur dan syirik kepada Allah adalah al-kibr, kesombongan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Maka katanya lagi di sini akhirnya, qala, Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman kepada iblis, fakhruj minha, maka keluarlah kamu dari syurga ini. Ma fa innaka rajim, sesungguhnya kamu telah direjam ataupun dikutuk ataupun disingkirkan. Kamu kena keluarlah, tak boleh duduk sekali dengan kami. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, sesungguhnya kamu, ke atas kamu itu laknat sampailah kepada hari kiamat, hari agama esok-esok. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia iblis berkata, wahai Tuhan, fa'anzirni, maka bagilah pada aku penangguhan ila yaumi yub'atsun, sehingga hari kebangkitan. Boleh lagi dan lagi minta, tuan-tuan. Maka setelah dia minta, qala fa innaka minal munzirin, maka kata Allah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtil ma'lum, hingga kepada hari waktu yang telah dimaklumkan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Katanya lagi, dia berkata, wahai Tuhanku, dengan sebab aghwaytani, engkau menghukum aku sesat. Maksudnya engkau dah confirmkan aku ni abadan abada sesat, kemudian masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal selamanya di dalamnya. Maka disebab kamu dah putuskan begitu, maka aku berikrarlah, kata iblis, la uzayyinanna, aku akan jadikan, menghiaskan bagi siapa? Anak cucu Adam yang menjadi sebab aku tak sujud pada dia tu, keindahan lahum, la uzayyinanna lahum fil ardi, di bumi itu, wala ughwiyannahum, dan aku akan sesatkan mereka ajma'in, semua sekali. Di sinilah ikrar iblis. Dia akan pastikan dulu kini selamanya kerja dia adalah nak kita ni sesat, dan juga dia akan hiaskan maksiat pada mata kita sebagai satu benda yang seronok, yang sedap, yang enak, yang lazat dan seumpamanya. Maka betul lah maksiat yang kita duk buat selama ni sedap lah. Tapi masa tu je lah. Lepas tu Allah menyesal. Nasib baik dan lagi taubat. Kalau duk tengah buat, KO. Selesai masalah. Nasib baik sempat taubat. Dan bulan ini adalah bulan kita banyakkan taubat istighfar pada Allah dalam masa-masa yang berbaki ini. Akhir sekali Allah Ta'ala kata apa dia, tuan-tuan. Kisah ni menarik. Illa, melainkan. Iblis sendiri kata, aku akan hiaskan maksiat ni pada mereka di atas muka bumi, agar mereka sesat bersama dengan aku semua sekali. Tetapi aku tak boleh buat pada siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan bagi hamba kamu yang mereka itu adalah al-mukhlasin. Hamka terjemah orang yang ikhlas. Terjemah Hamka tak berapa tepat. Yang lebih tepat terjemahan Syekh Abdullah Basmih. Kita punya tafsir Ibn Ar-Rahman. Tafsir Ibn Ar-Rahman dia kata al-mukhlasin, mereka yang membebaskan diri daripada kesyirikan kepada-Mu ya Allah. Ini lebih tepat. Al-mukhlasin dalam agama kita adalah bukan ikhlas. Kita malah ni ikhlas kalau buat kerana Allah ni, ikhlaslah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak bagi pahala, lagu mana? Tak boleh, kena bagi. Tak ikhlas lah begitu. Tu golongan sufi, setengah ni dia kata, salah kalau kita buat amal ibadah kerana mengharapkan pahala daripada Allah. Itu kira tak ikhlas tu. Pening kita sekejap. Pahala lagu mana? Sebab yang suruh kita buat amal soleh dengan mengharapkan syurga dan takut pada neraka ni siapa? Allah sendiri, Nabi Muhammad dan para sahabat. Tiba-tiba mari golongan sufi sebahagiannya yang agak melampau ini, dia kata, tak kena tu. Kalau buat duk semayang apa semua, niat supaya Allah balas kita pahala, tak ikhlas tu katanya. Lepas tu kau nak apa? Dah. Jadi kita kena balik kepada petunjuk Al-Quran dan Hadiyun Nabawi, yakni minal Quran wal Hadith. Itu petunjuknya. Maka kita mari semayang ni, apa semayang qiyam ni? Nak apa? Pahala lah. Nak apa? Itqum minan nar. Bebas daripada azab api neraka. Tak ikhlas tu. Tu tak ikhlas. Nah, buat kerja, cukup bulan, minta gaji dengan bos. Bos kata, kena ikhlas lah buat kerja.
Nah, apa minta gajinya? Nah, ada begitu. Kita disuruh buat amal ibadah ni untuk apa dia? As reward. Adalah pahala dan pembebasan daripada api neraka, insya-Allah. Itu cara yang betul. Nah, jangan duduk falsafah sangatlah, tak ada kerja. Baik, katanya lagi di sini apa dia? Akhir sekali dia kata apa dia? Qala rabbi bima aghwaytani la illa ibadakal al-mukhlasin. Di sini yang lebih tepat adalah mereka yang benar-benar mentauhidkan Allah dan membebaskan diri pada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu surah apa dia? Al-Ikhlas adalah surah tauhid yang paling surah tauhid lah. Sebab tu kita panggil surah Al-Ikhlas. Padahal dalam surah tu tak ada ikhlas tu. Tak ada qul huwallahu ahad, ada tak ada lah. Tapi kenapa Al-Ikhlas? Kerana tauhid yang tertinggi, tauhid yang sebenar-benar tauhid adalah mukhlas, orang yang mukhlasin, ikhlas. Ikhlas ni yang sebenar-benar tauhid. Ikhlas dalam arti kata suci. Suci sungguh-sungguh daripada sifat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita duk mengaji kelas kita tiap bulan tu, kita duk kata pelik orang kita sebahagiannya, dalam duk semayang, puasa, zakat, haji, tauhidkan Allah bukan main. Belaraklah malada rasul apa semua gitu begini. Time back duit dia hilang, dia pergi jumpa Tok Bomo Pawan Dukun. Ini kita kata pelik. Tidak mukhlas lah tu. Masih ada lagi percampuran taufik bainal adyan. Satu bentuk sinkretisme. Dalam duk jaga agama, masih lagi menerima faktor-faktor itu. Dan akhirnya Allah Ta'ala sebut di sini, tuan-tuan. Kemuncaknya apa dia? Qala haza siratun alayya mustaqim. Allah kata, ini jalan yang padanya, yang lurus yang aku jaga dia ni. Aku jaga sendiri. Di sini penerbangan Allah. Jalan yang lurus ini, iaitu agama ini, aku jaga sendiri. Jangan risau. Muhammad, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagi kamu. Tidak bagi kamu, hei iblis. Sultanun, sebarang kekuasaan. Kamu tidak ada sebarang kemampuan untuk paksa mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin. Melainkan mereka itu mengikut kamu, termasuk daripada orang sesat, kerana mereka memilih untuk pilih kamu. Ini penyataan yang penting. Ayat terakhir ini menjawab soalan kita tadi. Bolehkah kita di akhirat, maksiat-maksiat yang kita buat, kita salahkan iblis? Sedangkan dalam surah-surah lain ada ayat iblis dan juga pemimpin-pemimpin yang zalim, surah As-Sajdah sebagai contoh. Di akhirat mereka pun nak lepaskan diri. Bila kita kata, hei, aku ikutmu dulu, tolonglah aku. Dia kata, siapa suruh ikut? Aku pun tak selamat hari ni. Maksudnya masing-masing nak lepas diri. Jadi dalam ayat ni pun Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata, hey, iblis, kamu ni tidak akan boleh melakukan apa-apa ke atas hamba aku. Kerana apa? Kerana mereka itu, kamu tidak ada sebarang kekuasaan. Maksudnya kamu tak boleh paksa mereka. Kamu tak boleh tiba-tiba pergi buat mereka ikut kamu. Tak boleh. Kerana apa? Melainkan mereka itu ikut kamu kerana mereka pilih nak ikut kamu. Jadi di akhirat, kita tak boleh guna hujah. Ni iblis lah menyebabkan saya buat macam ni. Tak boleh. Hakikatnya kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri untuk nak buat maksiat-maksiat tersebut. Contoh klasik lah. Apa dia? Keluar-keluar, ada selipar buruk, selipar baru. Selipar baru. Sama brand dengan kita, sehari serupa. Duduk sebelah. Kita pun, ni selipar kita yang buruk. Selipar sebelah baru. Kita pun buat-buat pejam mata, tersalah macam mana, ambil selipar baru. Allah, tersalah ambil. Adakah dengan tak sengaja ataupun sengaja di situ? Maka kita buat pilihan. Untuk ambil yang baru itu kerana rasa nak ambil orang punya lah. Dan itu seronok untuk kita dan seumpamanya. Allah tahu tak kita akan buat pilihan itu? Allah tahu. Ilmu Allah mengatasi masa. Dah termaktub pun kita akan buat pilihan tersebut. Allah yang tentukan ke kita ikut Allah? Allah dah takdirkan kita ikut ke? Dah. Allah dah tulis apa yang kita akan pilih. Itu takdir. Yang telah tertulis. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala, maka tidak bolehlah kita berhujah. Iblis, kesimpulannya, iblis tidak boleh menjadikan kita melakukan maksiat, melainkan akhirnya kita yang pilih sendiri untuk buat maksiat tersebut. Dan dalam masa yang sama ia membuktikan kepada kita, kita juga pilih-pilih untuk tidak ikut dia. Dan kita boleh pilih dalam masa berbaki Ramadan ini untuk
nak banyakkan dan penuhkan dengan amal ibadah yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas para sahabat, ataupun sekadar membiarkan ia dan lebih teruk memenuhkan ia dengan amal ibadah yang tidak ada contoh teladan dan juga sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, semoga dapat manfaat daripada cerita iblis laknatullah. Saya bukanlah nak membela iblis pada malam ni ya. Tidak ada. Bukan kata nak bela dia, jangan duk salahkan dia, duk tuduh dia macam-macam. Tak, kerja dia buat kerja dia lah, memang jahatlah dia ni. Cuma kita tu, di side kita tu sebenarnya iblis ni tak boleh buat apa-apa. Allah Taala dah kata dia tak boleh nak paksa kita. Yang dia boleh sekadar untuk waswisu fi sudurin nas. Menghadirkan bisikan-bisikan, itu kerja dia boleh. Tapi untuk nak tarik kita pergi tak boleh. Kenapa? Kerana sudah termaktub, Allah Taala kata tak boleh. Tetapi ada satu lagi syaitan yang kita dah bincang dalam surah An-Nas yang boleh paksa kita. Siapa dia? Minal jinnati wan nasi. Pengaruh rakan sebaya. Kita dulu duk ingat zaman kanak-kanak ni lah, besar-besar budak-budak ni lah. Yang duk ajak kita pergi main mercun ke, nah. Yang dia buat nakal-nakal tu bukan iblis tuan-tuan. Kawan-kawan lah. Kadang-kadang kita sendiri. Mari tak apa, aku belanja. Tak ada duit ni, tak apa, naik motor aku. Tak apa. Tu. Kita tak nak dah, tak apa. Dia tarik juga kita. Kadang-kadang dia bawa kita tanpa bagi tahu. Khabar-khabar siapa tempat tu. Nah, marilah dah sampai dah ni, takkan nak balik. Mari. Kita pun mau okey lah. Mau okey, tak ada apa lah. Maksudnya begitu ya. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.